guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright sahabat-sahabat semua, masih lagi suasana di dalam Dewan Rakyat yang kecoh panas sahabat semua apabila pembangkang terduduk dengan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan kenyataan biadab daripada MB Lato-Lato daripada Menteri Besar Kedah sahabat-sahabat semua. Dan mereka tidak berpuas hati, mereka sekali lagi ya memberikan satu soalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun ya mereka pula yang kena balun kau-kau sahabat semua. Ini boleh dikatakan penderhaka kena balun kau-kau oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya mau kita menonton bersama keadaan dan juga apa yang berlaku di Dewan Rakyat ya dan juga jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebagai tambahan sahabat-sahabat semua, ya, 3 pemimpin utama daripada pembangkang hari ini juga tidak kenampakan di sana, melarikan diri. Mungkin takut dan gentar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebelum kita menonton video ini sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti dan juga tonton video ini. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang lengkap tadi yang mengesahkan keabsahan Pulau Pinang sebagai satu negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia. Adakah juga Yang Amat Berhormat akan menimbulkan tentang satu Akta 325 iaitu Kedah dan Pulau Pinang pengubahan sempadan 1985 yang telah pun menetapkan dengan jelas sempadan di antara negeri Kedah dan Pulau Pinang dan diperkenan bukan sahaja diluluskan bukan sahaja oleh Parlimen tapi diperkenan oleh Majlis Raja-Raja seperti mana yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan memandangkan bahawa perkara ini dibangkit seperti tadi yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Adakah peristiwa ini menunjukkan escalating extremism iaitu ekstremisme yang kian meningkat yang amat membimbangkan negara dan sehingga pemimpin tersebut Menteri Besar Kedah mengeluarkan perkataan lucah pun dianggap sebagai sesuatu yang normal. Bolehkah perkara yang dianggap normal, ekstremisme yang normal ini boleh dibendung supaya tidak merosakkan dan memporak-porandakan negara? Yang semua ini ahli parlimen dari Pulau Pinang ini jangan jadi pengkhianat kepada negeri sendiri. Apa pula? Terima kasih Tuan Ketua. Lucah apa dia? Main dengan saya, jangan main-main dengan saya. Terima kasih Yang Ketua. Main-main dengan Saya Terima kasih Yang Ketua. jangan Ara jangan go to that level, please. Please. Terima kasih Yang Ketua. Saya tidak berhajat untuk mengulas kenyataan-kenyataan lain yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah. Dan bukan kebiasaan saya untuk terjun ke lembah yang begitu rendah dalam politik. Jadi saya tidak akan mengulas lanjut hanya berdasarkan prinsip perlembagaan. Yang dibangkitkan sebenarnya adalah kerana ada lagi sumbangan khas. Istilah yang awal yang digunakan adalah pajakan. Saya tidak mahu ulas hanya dari segi perundangan. Sekarang gunanya sumbangan khas. Bahkan 2018 atas permohonan Menteri Besar Kedah pada ketika itu kepada Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini macam salah sebut nama pula. Ada yang bangkitkan kalau salah sebut tapi saya nak sebut supaya jelas. Pada masa itu Perdana Menteri 2018 Langkawi ya, telah memutuskan untuk memberi sumbangan khas. Istilah dalam minit mesyuarat Majlis Kewangan Negara adalah menambah pemberian khas. Kajian semula kadar pemberian khas oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah. Itu bersabit dengan undang-undang. Saya tidak mahu panjang undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu pun yang 1869 tak salah saya. Itu dimeterai di Siam di antara Inggeris dan Raja Siam. Meminta supaya apa yang diberikan oleh pada ketika itu oleh Inggeris dipindahkan kepada Kerajaan Persekutuan kemudian
berdasarkan prinsip yang dibuat oleh dalam perjanjian di Siam, Governor General Inggeris dengan Raja Siam. Jadi yang dibangkitkan sekarang ini ialah oleh kerana ada bayaran itu, mengandaikan seolah-olah itu hak Kedah. Tak betul. Ya, betul. Sulu dalam perjanjian tahun 1879, tak saya keputusan Mahkamah Kota Kinabalu menetapkan pembayaran oleh Inggeris kepada Raja Sulu. Jadi bila kita merdeka, bayaran itu kita teruskan. Kita hanya batalkan atas keputusan Perdana Menteri Pekan ketika itu kerana pencerobohan haram dari gerombolan pengganas Sulu. Jadi oleh yang demikian, tetapi tidak menjejaskan kedudukan Sabah, negeri merdeka bersama Malaysia. Dalam konteks yang sama, kalau kita faham prinsip perlembagaan, kita tidak mungkin bangkitkan lagi. Jadi saya setuju dengan pandangan Bagan. Hal ini mesti dihentikan dan saya harap dengan kenyataan ini dan dengan siasatan polis diraja dan yang telah diserahkan kepada Peguam Negara, hal ini mesti dihentikan kerana ini melanggar prinsip perlembagaan yang diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu. Baik, terima kasih. Sila Ustaz. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertuan. Terima kasih Abang Berhormat Perdana Menteri. Pertama saya ucap tahniah kerana Dewan Rakyat hari ini membincangkan tentang seorang individu iaitu Datuk Seri Sanusi Menteri Besar Kedah. Hebatlah. Yang pertama tadi Yang Amat Berhormat ya, saya teruskan soalan Tan Sri Yang betul Relax dulu sangat kawan-kawan. Tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia sebut tidak pernah ada kenyataan sedemikian dibuat sebelum daripada ini. Saya nak merujuk satu kenyataan daripada Esko Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 2017, Februari 8 2017, Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid daripada Parti Yang Berhormat Bagan Datuk ada menyebutkan Kedah akan berusaha mengambil semula Pulau Pinang. Dan itu disiarkan dalam media. Ketika itu tentang apabila berbincang tentang tuntutan hak pampasan, tuntutan pajakan dan juga bayaran air Pulau Pinang. Dan bagaimana pula dengan tulisan-tulisan makalah-makalah akademik yang lain yang ditulis juga oleh Prof. Ahmad Murad Marikan, Prof. Dr. Abdul Muati dalam beberapa makalah-makalah akademik dan saya rasa banyak tulisan-tulisan sejarah yang membincangkan tentang polemik sejarah Kedah dan Pulau Pinang. Bagaimana tindakan kerajaan terhadap tulisan-tulisan itu dan juga makalah-makalah akademik itu. Itu satu ya, Datuk Seri betul. Yang kedua, saya percaya polemik isu sejarah Kedah Pulau Pinang ini berpunca daripada tuntutan bayaran pajakan tadi yang minta dinaikkan seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat. Dan ada beberapa pucuk surat diutus kepada kerajaan negeri Pulau Pinang dan juga diutus oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak berbincang, nak menyuarakan usul-usul atau isu-isu berkaitan negeri Kedah. Mengapakah tidak ada satu pertemuan sampai hari ini? Dan yang terakhir Tan Sri ini betul, adakah kerajaan berhasrat dengan mengambil kira semua tulisan-tulisan akademik yang tidak ada pengaruh parti politik, mereka menulis atas fakta akademik yang betul, mengkaji tentang sejarah Kedah Pulau Pinang ini, ada pandangan-pandangan lain. Adakah kerajaan berhasrat untuk menoktahkan sejarah yang betul dengan mengambil kira semua pandangan sejarah tadi dan akhirnya keluar daripada polemik ini? Terima kasih Tan Sri Betul. Sila Perdana Menteri. Terima kasih. Saya nak jelaskan tadi sebelum jawab soalan Al-Ustaz tentang perjanjian 1869 6 Mei. Treaty Council General, Her Britannic Council General di Siam dengan Raja Siam. Kerajaan British perlu membayar 10,000 Spanish dollar kepada Sultan Kedah selagi mana pihak British terus menduduki Pulau Pinang dan Provinsi Wellesley. Jadi kita kena faham juga konteks itu. Saya saja nak jelaskan. Ini disebut juga dalam Mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada 7 Jun 2018 bila dinaikkan bayaran pemberian khas
oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah. Kalau soal pertemuan, saya kalau dengan Menteri Besar Kelantan dah 4 kali. Dengan Menteri Besar Terengganu 4 kali. Dengan Menteri Besar Perlis ada luluskan kebanyakan peruntukan yang diminta. Itu kerana ditanya dengan sopan dan tahu cara beradab hubungan di antara negeri dan persekutuan. Ya. Keduanya soal perlembagaan. Tidak dinafikan bahawa Pulau Pinang dan Seberang Perai adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Tak ada dipertikai. Tetapi sejarah kemudian berubah apabila Inggeris memperolehi Pulau Pinang dan Seberang Perai seperti kedudukan Melaka dan kemudian Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi sejarah berubah. Sabah dan Sarawak milik Brunei, milik Sultan Sulu. Orang tidak perhatikan. Jadi kalau kenyataan sejarah itu, kita tidak perhatikan. Tapi untuk melanjutkan, hal ini diguna pakai, kalau nak bincang, itu sebelum kemerdekaan. Kita tidak boleh rungkai. Setelah merdeka, setelah diperkenan oleh Raja-Raja Melayu, kemudian rungkai berdasarkan tafsiran beberapa ahli sejarah. Jadi sebab itu Peguam Negara dalam nasihat dia agak jelas. Tidak boleh dirungkai, apatah lagi di kalangan orang-orang yang punya kedudukan dan bertanggungjawab. Kerana ini melanggar prinsip perlembagaan. Kalau cadangan Lostar nak buat kajian, saya tak ada masalah. Boleh buat kajian, boleh buat seminar, bincang. Tetapi ini tidak boleh. Dalam keadaan negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Terus dibahaskan kerana ada implikasi besar dengan negara-negara lain yang mungkin dia klaim. Apa kata kalau sekarang ini berdasarkan sikap yang melampau di beberapa tokoh, kerajaan Siam bawa balik beberapa perjanjian, Kedah, Perlis dan Siam. Itu kita akan menghadapi masalah. Selama ini tidak dibuka perbincangan itu. Jadi tak perlu kita buka perbincangan yang akan menikam kita kembali. Jadi itu pandangan saya. Tidak menghalang kalau kertas ke akademik. Kalau Lostar kata ada kenyataan-kenyataan ahli parti daripada Bagan Datuk ini ada berunsur hasutan, boleh buat laporan polis, dan saya tidak menghalang apa-apa siasatan dan tindakan kepada sesiapa pun. Jadi jangan guna alasan kononnya ahli UMNO suarakan, maka sekarang kami boleh lebih lantang lagi. Ahli UMNO itu pun kita ambil tindakan, ahli PAS pun tak terlepas dari tindakan kalau melanggar prinsip perlembagaan. Ya, termasuk PKR. Terbaik, itu dia jawapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalan yang dikemukakan oleh MP daripada Perikatan Nasional ini mencuba ya untuk mengelirukan dan juga cuba untuk mencuba ya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jawapan yang salah. Tetapi apa yang diberikan, jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu padat ya, dengan bukti yang jelas, dengan sejarah dan juga perlembagaan yang telah pun ya diluluskan oleh Majlis Raja-Raja. Jadi kenapa hari ini ya pihak pembangkang masih menggunakan isu ini ya? Adakah mereka ini sanggup melanggar perlembagaan, menderhaka kepada keputusan Majlis Raja-Raja hanya kerana politik, hanya kerana mahu untuk menang dalam PRN yang akan datang ini, khususnya yang melibatkan Kedah dan juga Pulau Pinang, sahabat-sahabat semua. Begitu cetek pemandangan mereka, begitu cetek ya ulasan-ulasan daripada MP-MP daripada pembangkang ini, sahabat-sahabat semua, sehingga sanggup menggunakan isu seperti ini yang boleh menekan kepada negara kita seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika ya terus dipolemikkan,
terus dijadikan isu politik dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi itu dia jawaban terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya percaya ya pihak pembangkang di sana sebenarnya tahu, tetapi mereka sengaja untuk menaikkan sentimen demi meraih sokongan untuk mendapatkan mendapat sokongan pengundi-pengundi daripada kaum Melayu khususnya. Jadi sahabat semua, rakyat Malaysia, adakah anda bijak ataupun boleh dipermainkan oleh ahli-ahli parlimen daripada pembangkang yang secara jelas ya cuba untuk memusingkan fakta dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi sahabat-sahabat semua di luar sana, bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan ikut seperti walan-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga geng takut Anwar. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.